Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Linda untuk memudahkan cerita. Linda adalah seorang wanita yang berkejaya. Dia dah kahwin, ada suami, tapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Linda dah tak ada ayah. Ayah Linda dah lama meninggal dunia. Tinggallah Mak Linda. Mak Linda pun dah tua, dah mengalami sakit tua. Tapi walaupun dia sakit tua, dia masih lagi boleh berjalan, boleh uruskan diri sendiri. Tak adalah sakit sampai terlantar macam tu. Cuma masalahnya, Mak Linda ni disebabkan umur dia yang dah lanjut, dia kadang-kadang tu jadi nyanyuk. Bila datang nyanyuk dia tu, dia akan banyak ragam lah, banyak kerenah. Macam yang saya bagi tahu tadi, Linda dia adalah wanita yang berkejaya, dia ada kerja. Samalah dengan suami dia. Jadi, Mak Linda ni kadang-kadang Linda jaga, kadang-kadang kakak Linda yang jaga. Walaupun bergilir jaga macam tu, tetap ada masalah bila sampai turn Linda. Memang tak sempat nak jaga sebab Linda bekerja. Jadi terpaksalah Linda ambil khidmat seorang pembantu rumah, seorang bibik untuk jagakan ibu dia. Linda pun carilah pembantu rumah, dapatlah seorang. Bila dah ada bibik ni, dah ada pembantu rumah, barulah lebih mudah urusan Linda. Nak pergi kerja pun tenang, tak risaukan ibu dia, tak risaukan, tak fikirkan ibu dia sebab dah ada orang jaga. Bibik pun mulalah bertugas di rumah Linda. Tugas bibik ni macam biasalah, menguruskan rumah tu. Semua kerja rumah dia buat. Kemas bilik, kemas rumah, sediakan makanan, beli barang-barang dapur apa semua. Termasuklah jaga semua keperluan Mak Linda. Perkara ni bermula apabila bibik ni mengadu kepada Linda. Kata bibik ni, pernah beberapa kali dia ternampak ada kelibat seorang wanita berbaring dekat ruang kosong di bawah katil Linda. Katil dalam bilik Linda ni jenis katil besi, jenis yang katil biasalah, ada ruang kosong dekat bawah. Dekat bawah katil tu lah, bibik ni, pembantu rumah ni, dah beberapa kali ternampak ada kelibat seseorang sedang berbaring. Pada mulanya, Linda dia tak endahkan sangat apa yang pembantu rumah ni cakap. Iyalah, sebab Linda dah lama tinggal kat rumah tu, tak pernah pun ternampak benda macam tu. Jadi Linda anggap mungkin bibik ni mengada-ngadakan cerita ataupun perasaan dia saja. Boleh jadi bibik ni seorang yang penakut. Sebab itulah dia mudah ternampak benda-benda macam tu. Linda tak berapa percayalah cakap bibik ni. Pernah sekali tu, Linda dia berada di tempat kerja. Tiba-tiba bibik ni telefon dia. Linda pun angkat lah. Linda angkat, bibik ni cakap dia ternampak sekali lagi kelibat tu. Kelibat seorang wanita berbaring dekat bawah katil Linda. Linda pun bagi tahulah bibik ni, jangan-jangan mak saya kot. Sebab kadang-kadang tu Mak Linda ni dia memang akan buat perangai macam tu. Kadang-kadang dia menyorok dalam almari, dia main macam sembunyi-sembunyi, menyorok bawah katil. Tapi bibik cakap bukan Mak Linda, sebab Mak Linda sedang tidur dalam bilik dia. Masa sedang bercakap dengan bibik ni, Linda dapat dengar nada suara bibik memang dalam keadaan yang ketakutan. Jadi Linda pun dia baliklah. Balik, dia tengok sendiri dalam bilik dia. Masa tu memang tak ada apa-apa pun bawah katil. Bibik pun tak tahu nak cakap apa masa tu. Iyalah, sebab tadi dia nampak benda tu, tapi bila Linda dah balik, tiba-tiba benda tu hilang. Linda masih lagi tak percaya kata-kata bibik. Sampailah satu hari. Pada satu hari ni, Linda bekerja macam biasa. Tapi suami Linda cuti hari tu. Sebabnya Mak Linda ni dia perlu pergi ke hospital. Ada medical check up. Medical check up yang rutin lah. Memang setiap bulan akan ada medical check up tu. Jadi untuk bulan tu, suami Linda yang ambil cuti. Suami Linda yang bawa mak dia pergi ke hospital lah, pergi buat medical check up tu. Tapi pada masa tu, bukan suami Linda dan juga Mak Linda sahaja yang pergi tinggalkan rumah. Bibik pun pergi sekali. Sebab hari tu giliran kakak Linda yang jaga Mak Linda ni. Jadi hari tu suami Linda ni dia bawa bibik sekali. Sebelum pergi ke hospital tu,
dia pergi dulu dekat rumah kakak Linda, tinggalkan bibik dekat situ. Sebab nanti senang. Bila dah selesai medical check up tu, suami Linda terus pergi ke rumah kakak Linda. Tinggalkan mak Linda dekat situ. Maknanya bibik dah standby lah dekat rumah kakak Linda ni. Linda pula hari tu, dia tak ingat yang bibik ni akan pergi ke rumah kakak dia. Jadi hari tu, Linda fikir, nanti bila dia balik kerja, bibik adalah dekat rumah. Tapi sebenarnya bibik tak ada dekat rumah. Bibik dah berada di rumah kakak dia. Bila dah habis waktu kerja, Linda pun baliklah ke rumah. Balik, buka pintu, dia buka suis lampu ruang tamu. Linda tengok rumah tu kosong, tak ada orang. Masa tu, bilik Linda ni, pintu dia dalam keadaan yang tak tertutup. Dan dekat dalam bilik tu gelap, tak dipasang lampu. Tapi, bila Linda pasang lampu di ruang tamu ni, cahaya daripada lampu ruang tamu memancar masuk dalam bilik Linda. Masa itulah Linda ternampak. Dekat ruang kosong bawah katil dia, nampak macam ada seseorang sedang berbaring. Linda terkejut masa tu. Tapi bila Linda fikir balik, boleh jadi orang yang berbaring bawah katil ni adalah bibik. Mungkin bibik sengaja nak menakut-nakutkan dia dan nak buktikan apa yang dikata tu betul. Padahal dia yang berbaring kat bawah tu. Jadi Linda pun pergilah berjalan menuju ke arah bilik dia. Makin lama makin dekat dengan bilik. Bila jarak antara Linda dan juga bilik dia makin hampir, makin jelas kelihatan. Masa itulah Linda boleh nampak dengan jelas. Ada seorang wanita tua sedang berbaring dalam keadaan yang lurus dekat bawah katil dia. Dan orang tu memang bukan bibik dia. Orang ni adalah seorang nenek tua. Bila dah nampak jelas macam tu, Linda cepat-cepat berlari keluar daripada rumah. Dah sampai dekat luar, Linda call suami dia. Tanya, lambat lagi ke nak balik? Ada dekat mana tu? Dia bercakaplah dengan suami dia. Linda ceritakan apa yang berlaku. Masa tu, barulah Linda percaya apa yang bibik cakap selama ni. Selepas dah nampak sendiri dengan mata kepala sendiri kewujudan benda ni, barulah Linda nak buat tindakan. Apa sebenarnya yang Linda buat? Yang Linda buat adalah dicari kotak-kotak kosong, dicari banyak-banyak, diletak dekat bawah katil dia tu. Tak nak bagi ada ruang kosong. Penuh dengan kotak dekat bawah katil. Lepas Linda buat macam tu, barulah tak ada lagi ternampak kelibat seorang wanita tua berbaring dekat ruang kosong bawah katil dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Linda. Berlaku kepada dia dan juga pembantu rumah dia. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Jihan untuk memudahkan cerita. Jihan adalah seorang remaja. Mak ayah Jihan kedua-duanya bekerja. Ayah Jihan bekerja macam biasalah. Mak Jihan pula, dia adalah seorang service provider. Tak tahulah dia buat khidmat apa. Tapi servis lah. Yang pastinya, Mak Jihan ni, dia ada ramai klien. Kadang-kadang tu klien akan datang ke rumah. Sampai waktu malam pun datang ke rumah. Tapi jarang lah. Pada satu hari, masa tu dah lewat petang. Mak ayah Jihan nak keluar masa tu. Nak keluar naik motor. Tak tahulah nak pergi ke mana. Sebelum mak ayah Jihan keluar, Mak Jihan berpesan kepada Jihan. Jihan, mak nak pesan ni. Hari ni, tak tahulah pukul berapa. Ada seorang klien mak tu akan datang ke rumah kita ni. Jadi, kalau masa dia datang tu mak tak balik lagi, kamu pandai-pandailah. Jemputlah dia masuk. Jemput dia masuk, buatkan dia air. Dan tolong minta maaf daripada pihak mak kepada dia. Bila mak dia dah cakap macam tu, Jihan pun fahamlah. Lagipun ini bukan kali pertama. Sebelum ni pun dah pernah ada klien yang datang ke rumah masa mak ayah dia tak ada. Lepas dah berpesan macam tu, mak ayah Jihan pun pergi naik motor. Tak tahulah pergi ke mana. Lebih kurang jam 8 malam, mak ayah Jihan masih lagi belum balik ke rumah. Masa tu, Jihan terdengar bunyi ketukan pintu. Jihan pun bangunlah. Masa tu Jihan berada dalam bilik dia, sedang berbaring dalam bilik. Jihan keluar, pergi dekat pintu. Dia tengok melalui lubang dekat pintu tu. Pintu rumah Jihan ni, dia ada peephole, ada lubang pintu tu. Melalui lubang tu, kita boleh tengok apa yang ada dekat luar. Jihan pun tengok melalui lubang pintu tu. Nampaklah dekat luar ada seorang makcik pakai jubah berwarna hitam, jubah labuh berwarna hitam, sedang berdiri dekat depan pintu. Jadi pada masa tu, Jihan tak ada fikir lain lah. Inilah klien yang mak cakap tadi. Jihan pun buka pintu. Jihan tengok makcik ni tercegat aja berdiri. Mulut dia tersenyum memandang ke arah Jihan. Tapi yang peliknya, Jihan tak dengar pun makcik ni bagi salam.
Mungkin tadi ada dia bagi salam masa Jihan berada dekat bilik. Mungkin suara dia perlahan, Jihan tak dengar. Yang Jihan dengar hanyalah bunyi ketukan pintu. Tapi tak apalah, Jihan yang bagi salam. Terbalik, tuan rumah yang bagi salam kepada tetamu. Assalamualaikum makcik, jemputlah masuk. Masa tu makcik ni tak jawab pun salam. Dia cuma tersenyum aja, tersenyum memandang Jihan dan melangkah masuk dalam rumah. Lepas makcik ni dah masuk dalam rumah, Jihan pun tutup pintu. Tutup pintu, jemputlah makcik ni duduk. Makcik, silalah duduk. Makcik tu pun duduk dekat sofa. Jihan mula bersembang, cuba nak bersembang dengan makcik ni. Makcik daripada mana? Tapi makcik ni langsung tak menjawab. Dia cuma tersenyum aja daripada tadi. Tak apalah, Jihan bercakap lagi. Minta maaf lah makcik, mak saya tak ada dekat rumah sekarang ni. Dia dah keluar. Tapi tak apa, makcik tunggu je dekat sini. Nanti saya call mak saya balik. Tapi masih lagi sama. Makcik ni tak cakap sepatah pun perkataan. Daripada tadi makcik ni asyik pandang aja ke arah Jihan sambil tersenyum. Jihan dah mula rasa tak sedap hati masa tu. Tapi Jihan tak adalah fikir yang bukan-bukan. Jihan fikir mungkin makcik ni memang tak boleh bercakap agaknya. Sebab itulah dia tak bercakap apa-apa. Jihan pun minta diri. Dia nak pergi ke dapur nak buat air. Dia cakap dekat makcik ni, makcik rehatlah dekat sini. Saya nak pergi ke dapur sekejap nak buat air. Jihan pun bangun, berjalan pergi dekat dapur. Sedang Jihan buat air tu, tiba-tiba Jihan terperasan. Makcik tadi, makcik yang pakai jubah labuh warna hitam tu, melintas dekat depan pintu dapur. Laju dia melintas. Sekali imbas saja. Jihan terkejut masa tu. Sebab makcik ni melintas laju. Jihan mula terfikir, makcik ni nak pergi ke mana? Tapi bila Jihan fikir balik, mungkin makcik ni nak pergi ke tandas. Mungkin dah tak tahan sangat. Sebab itulah dia berjalan laju macam tu. Lagipun memang betul, dekat hujung tu, melintas dapur tu, ada satu tandas. Tandas dekat luar. Rumah tu ada 3 bilik. 3 bilik, 2 bilik air. Satu bilik air dalam master bedroom. Satu lagi kena melintas dekat dapur. Ada dekat hujung bilik air yang satu lagi. Mungkin makcik ni pergi ke bilik air agaknya. Tak apalah, Jihan pun dia selesaikan buat air tu. Bila dah siap air, Jihan pun angkat, bawa pergilah dekat meja, dekat ruang tamu. Dia letaklah dekat atas meja tu. Bila Jihan dah letak air dekat atas meja, Jihan mula mencari makcik tadi. Tak ada. Jihan pun mulalah panggil, makcik, oh makcik. Tapi tak ada apa-apa respon. Jihan mula mencari. Dia buka satu-satu bilik. Masuk master bedroom, tengok tak ada. Buka bilik air dalam master bedroom. Makcik tadi tetap tak ada. Pergi pula dekat bilik satu lagi. Semua bilik Jihan pergi, semuanya tak ada. Lepas tu Jihan pergi dekat dapur, tak ada juga. Dan yang terakhir, Jihan tengok dekat tandas yang dekat ujung tu. Buka pintu, sama juga kosong. Makcik tadi tak ada. Jihan dah mula rasa lain macam. Tak sedap hati. Tiba-tiba Jihan dapat satu panggilan telefon. Jihan tengok mak dia yang call. Jihan pun angkat lah. Belum sempat Jihan nak cakap apa-apa, mak Jihan pun bercakap. Hello Jihan, mak nak cakap ni, klien mak yang nak datang tu dah cancel appointment. Dia tak jadi datang. Tapi tak apalah, Jihan tunggu aja dekat rumah. Mak dengan ayah dah naik motor ni, dah nak balik ni. Lepas tu mak Jihan pun letak telefon. Jihan tak sempat nak cakap apa-apa. Bila Jihan dengar mak dia cakap klien tu dah cancel appointment, tak jadi datang, bulu roma Jihan serta-merta meremang. Jihan mula ketakutan. Jihan mula berfikir, klien tu cancel appointment, habis tu siapa yang masuk rumah ni tadi? Makcik tu siapa? Jihan terus berfikir, kalau nak kata orang gila, orang tak betul, boleh jadi juga. Tapi kalau betul lah makcik tu manusia, bila masa dia keluar? Sebabnya masa Jihan buat air tadi, dia nampak makcik tu melintas menuju ke arah tandas. Kalau nak kata makcik tu dah keluar daripada rumah, mesti Jihan boleh dengar bunyi pintu depan terbuka dan tertutup. Tapi tidak, Jihan tak dengar apa-apa. Jihan mula teringat tingkah laku pelik makcik yang berjubah hitam tadi. Sampai dekat rumah tak bagi salam dan tak bercakap sepatah perkataan pun. Dan daripada awal sampai akhir, makcik ni asyik memandang ke arah Jihan sambil tersenyum. Bila Jihan teringat semua kelakuan makcik tadi, Jihan menjadi ketakutan. Jihan cepat-cepat berlari pergi dekat pintu, buka pintu keluar daripada rumah. Jihan biarkan pintu rumah terbuka macam tu. Jihan berdiri dekat luar rumah. Dia tunggu mak ayah dia balik.
Tak lama lepas tu mak ayah Jihan pun balik lah. Mak ayah Jihan ni rasa pelik tengok Jihan berdiri dekat luar rumah macam tu. Mak ayah Jihan pun tanya, dah kenapa pula berdiri dekat luar rumah macam ni, malam-malam macam ni? Masa tu Jihan dia tak cerita apa yang berlaku. Sebab Jihan fikir perkara tu baru saja berlaku. Jadi kalau dia bercakap pasal perkara tu, mungkin dikira sebagai menegur. Jihan tak nak lah menegur macam tu. Jadi Jihan dia bagilah alasan lain. Katanya Jihan ni cakap dia saja duduk dekat luar nak ambil angin luar, nak lepak lah kiranya. Jadi Jihan rahsiakan dulu perkara tu buat sementara waktu. Lebih kurang 2-3 hari lepas tu barulah Jihan buka mulut cerita kepada mak dia apa yang dah berlaku. Mak Jihan terkejut bila dengar Jihan cerita macam tu. Tak sangka berlaku benda macam tu kepada anak dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Jihan. Kisah dia menyambut klien mak dia, klien misteri. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Azmi untuk memudahkan cerita. Semuanya bermula apabila Azmi dapat tawaran kerja. Azmi kena berpindah daripada rumah asal dia. Jadi pada masa tu, Azmi ni, dia perlukan sebuah rumah sewa. Dia pun berurusan lah dengan seorang ejen rumah. Azmi bagi tahulah pada ejen rumah ni, rumah macam mana dia nak, lokasi di mana. Ejen ni pun bawa lah Azmi pergi ke sebuah rumah. Bila Azmi dah tengok rumah tu, dah masuk dalam rumah tu, Azmi sangat berpuas hati. Memang rumah tu mempunyai ciri-ciri yang dia nak. Tapi sebelum Azmi bersetuju nak sewa rumah tu, Azmi tanya satu soalan kepada ejen rumah ni. Soalannya, ada tak apa-apa kekurangan pada rumah ni? Masa itulah ejen rumah bagi tahu pada Azmi, sebenarnya di rumah tu pernah berlaku kematian. Ada seseorang dah meninggal dalam rumah ni. Tapi pada masa tu Azmi tak fikir benda-benda yang tak elok. Sebab biasalah orang meninggal. Setiap hari pun ada orang meninggal. Memang dah banyak kali Azmi terdengar orang meninggal dekat rumah. Ada yang meninggal masa sedang tidur, ada yang kena serangan jantung, ada yang terjatuh dekat bilik air, kena stroke lepas tu meninggal. Jadi perkara ni perkara biasa. Jadi tak apalah, Azmi pun bersetuju nak sewa rumah tu. Azmi pun mulalah berpindah. Berpindah daripada tempat lama masuk ke rumah tu. Pada peringkat awal memang tak ada sebarang masalah. Azmi pun dah biasa menyewa seorang diri. Dia memang minat macam tu. Azmi pun mulalah tinggal kat rumah tu seorang diri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, minggu pertama memang tak ada apa-apa gangguan. Gangguan mula berlaku pada minggu kedua Azmi tinggal dekat rumah tu seorang diri. Gangguan pertama ni berlaku pada waktu malam. Jam 1 pagi lebih masa tu. Azmi dah tidur dalam bilik dia. Sedang nyenyak tidur tu, tiba-tiba Azmi terjaga. Terjaga sebab dia terdengar bunyi bising daripada arah ruang tamu. Azmi terdengar seperti suara TV. Macam ada orang on TV dia tu. Kemudiannya, Azmi dapat dengar bunyi siaran TV tu dialih-alihkan. Bertukar-tukar siaran. Azmi pun bangun. Bangun, dia keluar daripada bilik, dia tengoklah dekat ruang tamu. Memang betul, TV dia terbuka. Dan Azmi boleh tengok sendiri siaran TV tu bertukar dengan laju. Tapi pada masa tu Azmi berada dalam keadaan yang mengantuk. Dia penat bekerja. Jadi Azmi pun dia terus pergi kat TV. Dia tutup aja switch TV tu. Lepas tu Azmi masuk balik dalam bilik, sambung tidur. Macam itulah gangguan pertama. Memang tak ada apa-apalah, gangguan yang ringan sahaja. Lagipun masa tu Azmi tak fikir benda tu adalah satu gangguan. Benda tu bagi Azmi hanyalah kerosakan teknikal sahaja. Mungkin TV tu rosak. Itulah yang Azmi fikir. Gangguan kedua berlaku lebih kurang 4 ke 5 hari selepas gangguan pertama. Masa gangguan kedua ni berlaku, Azmi berada di ruang tamu pada waktu malam. Azmi buka lampu lah. Lampu dekat ruang tamu dia buka. Dalam bilik tidur dia, dia tutup lampu. Dan pintu bilik tidur dia memang dia tak pernah tutup. Dibiarkan terbuka. Sedang Azmi menonton TV di ruang tamu ni, tiba-tiba lampu dalam bilik dia menyala. Lepas tu tertutup balik. Dia jadi macam berkelap-kelip macam tu. Azmi mula berasa pelik. Sebabnya, kalau tak silap dia dah tutup switch lampu tu tadi. Jadi macam mana lampu tu boleh berkelip-kelip? Azmi pun bangun, pergi dekat bilik dia. Dia periksa lah switch lampu tu. Dan memang betul, switch lampu tu berada dalam keadaan yang off. Jadi macam mana lampu tu boleh menyala? Kalau kata switch lampu tu on, tak kisahlah. Tak pelik lah lampu berkelip-kelip. Boleh jadi masalah mentol ataupun masalah
starter lampu. Tapi pada masa tu Azmi ni bagus. Dia berfikiran positif. Dia fikir mungkin ada masalah wiring agaknya. Jadi Azmi ni dia onkan switch lampu. Bila Azmi onkan switch lampu tu, lampu dalam bilik dia pun menyala. Dan dah tak berkelip lagi. Selesai masalah. Macam tu je. Yang tu pun sama. Azmi tak anggap benda tu adalah satu gangguan. Mungkin masalah teknikal. Selepas gangguan yang kedua ni, memang agak lama tak ada gangguan. Sampailah kira-kira sebulan lepas tu, barulah Azmi terperasan sesuatu dalam bilik dia. Perkara ni berlaku pada satu petang. Lewat petang lah. Azmi baru balik kerja masa tu. Azmi penat. Azmi berbaring dalam bilik dia atas katil. Pada masa tu, Azmi termenung memandang ke arah siling. Masa itulah Azmi terperasan. Pada siling di bilik dia ni, ada satu besi terjulur keluar daripada celahan siling tu. Azmi berasa hairan. Ada besi? Besi apa benda pula tu? Sebabnya dah sebulan dia tidur dekat dalam bilik tu. Dia tak perasan pun ada besi. Jadi pada masa tu Azmi dia ambil kerusi, dia letak dekat atas katil dia. Sebab besi tu betul-betul berada di atas katil dia. Dia panjat kerusi tu, dia naik kerusi tu, dia nak tengok dengan lebih dekat. Azmi tengok besi ni dia macam cangkuk. Pada masa tu Azmi fikir mungkin besi ni penyewa lama ataupun pemilik asal rumah ni gunakan untuk menggantung kelambu. Kelambu yang biasa orang guna untuk elakkan daripada digigit nyamuk tu. Macam tu lah yang Azmi fikir. Dia tak fikir benda tu satu perkara yang pelik lah. Benda tu adalah benda yang biasa. Macam tu lah sangkaan Azmi. Fikir Azmi. Tapi perkara tu semuanya berubah pada satu hari. 2-3 hari lepas tu, selepas dia perasan ada besi pada siling dalam bilik dia, Azmi ada jemput 2 orang kawan dia datang ke rumah. Hari tu Azmi ada beli satu DVD. DVD movie cerita seram, cerita hantu. Jadi Azmi berpakat dengan 2 orang kawan dia ni nak menonton DVD tu sama-sama pada malam tu. Jadi malam tu 2 orang kawan Azmi ni datanglah ke rumah Azmi. Dia orang duduk dekat ruang tamu. Azmi pun pasanglah movie cerita hantu tu. Sebelum saya teruskan cerita, saya kena gambarkan dulu macam mana kedudukan TV, kedudukan sofa dan juga kedudukan bilik Azmi. Kedudukan TV dekat ruang tamu rumah Azmi ni, dia macam ni. Ini TV, dekat tengah ni sofa dan dekat belakang ni adalah bilik Azmi. Masa diorang bertiga tengok cerita hantu tu dekat ruang tamu, Azmi sengaja padamkan lampu dekat ruang tamu. Sengajalah nak bagi gelap, nak bagi ada feel lebih seram menonton filem. Tapi pada masa tu, dekat bilik dia dan dekat belakang ni, belakang sofa ni, Azmi tak tutup pintu bilik. Memang tak pernah tutup pintu bilik tu. Dan dekat dalam bilik tu hanya dipasang lampu tidur sahaja. Tapi masih lagi boleh nampak lah apa yang ada dekat dalam tu. Diorang bertiga rasa sangat seronok menonton movie seram sama-sama. Bila kita sebut movie seram, movie cerita hantu, memang ada banyak scene ataupun babak yang gelap. Gelap tak nampak apa-apa. Macam yang saya beritahu tadi, keadaan TV tu, kedudukan dia dengan bilik Azmi ni bertentang. Jadi setiap kali ada scene yang gelap, boleh nampak refleksi daripada bilik Azmi. Bilik Azmi yang pintunya tak tertutup ni, boleh nampak dekat dalam. Sepanjang menonton movie tu, Azmi ada beberapa kali terperasan melalui refleksi pada TV tu, setiap kali ada scene yang gelap, seolah-olah dekat bilik dia, dekat belakang ni, ada satu objek sedang bergerak, berhayun kiri kanan macam tu. Mula-mula tak jelas lagi, tapi bila sampai scene yang gelap seterusnya, makin jelas kelihatan. Azmi boleh nampak macam ada orang tergantung dalam bilik dia. Nampak macam ada kaki, berhayun macam tu. Pada masa tu Azmi sangka dia seorang aja yang nampak. Tapi sangkaan dia salah. Kawan Azmi yang 2 orang ni banyak kali toleh ke belakang, memandang ke arah bilik dia. Azmi pun sama. Azmi pun pandang toleh ke arah bilik dia sendiri, tapi tak nampak apa-apa. Bila cerita tu dah habis, movie tu dah tamat, kawan Azmi yang 2 orang ni sebelum balik tu, dia orang ada tanya pada Azmi, "Azmi, tadi kau nampak tak pantulan dekat cermin TV kau tu? Kita orang nampak macam ada benda dalam bilik kau." Azmi pun cakap lah dekat kawan dia, "Betul, aku pun nampak benda yang sama." Itulah kali pertama Azmi ternampak benda ni. Semenjak hari tu, semenjak kali pertama dia nampak benda ni, mata dia makin senang nak ternampak, nak terperasan kewujudan benda ni. Banyak kali Azmi terperasan. Tapi benda ni dia menjelmakan diri sekejap aja. Contohnya
Masa Azmi nak pergi kerja, dah bersiap-siap semua, nak keluar daripada rumah, masa itulah Azmi akan ternampak ada sepasang kaki tergantung dalam bilik dia. Dah banyak kali Azmi ternampak macam tu, sekilas pandang. Lama kelamaan, Azmi rasa terganggu. Jadi tak seronok tinggal dekat rumah tu. Yelah, siapa yang tak seram kan nampak macam tu? Dah lah tinggal seorang diri dekat rumah tu. Jadi Azmi ni, dia call lah ejen rumah tu. Dia call, dia jumpa dengan ejen rumah ni. Bila Azmi dah berjumpa dengan ejen rumah ni, dah berdepan, Azmi pun ceritalah apa yang berlaku, apa yang dia nampak dekat rumah tu. Masa tu Azmi minta supaya ejen rumah ni berterus terang, ceritakan perkara yang sebenar. Betul lah, hari tu dia cakap ada orang meninggal, ada orang mati dalam rumah tu. Tapi ejen ni tak ceritakan secara terperinci, secara detail macam mana orang tu meninggal. Masa tu lah ejen ni cerita secara detail apa yang sebenarnya berlaku. Sebenarnya yang meninggal tu dalam rumah tu adalah pemilik asal rumah tu, dan dia mati dengan cara membunuh diri, menggantung diri dalam bilik. Bilik yang sama tempat Azmi tidur sekarang ni. Bilik utama, master bedroom. Dekat situlah lokasi dia menggantung diri. Bila Azmi dah tahu perkara sebenar, Azmi pun mulalah cari rumah sewa lain. Dia kumpul duit, kumpul modal, dah jumpa rumah sewa lain, dah cukup duit, Azmi pun pindah keluar daripada rumah tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Azmi, berlaku kepada dia semasa dia menyewa di sebuah rumah bekas orang bunuh diri. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.